lagi mungkin beliau akan sampai. Bersama-sama saya juga di bawah sana adalah pimpinan-pimpinan daripada Bersatu dan juga PAS kawasan Merebuk yang selama ini telah mendukung kita untuk sampai ke tahap ini. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, adik, kakak, abang, ayah, mak saya yang berada di depan saya ini, saya mengucapkan terima kasih kerana kita telah bersama-sama pada malam ini hadir untuk menunjukkan sokongan kita kepada Kerajaan Negeri Kedah yang telah dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, iaitu Datuk Seri Sanusi Muhammad Nor. Ya, turut hadir bersama kita tadi baru saya habang calon Dun Bukit Selambau Ustaz Azizan Hamzah yang juga merupakan yang di-Pertua PAS kawasan Merebuk dan juga merangkap sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional Merebuk, dan sekarang ini jawatan tertinggi beliau adalah Bendahari PAS Negeri Kedah. Ini dua-dua orang yang berada di pentas ini pada malam ini merupakan calon kita, calon untuk Dun Bukit Selambau dan juga Dun Tanjung Dawai. Tuan-tuan, bagi tepukan sikit. Alhamdulillah, selama telah beberapa hari kempen berlangsung, hari ini masih berbaki selama lagi 5 hari. Masuk malam ni, esok sampai hari Sabtu ni adalah hari mengundi pada 12 hari bulan yang akan datang. Saya menyeru seluruh warga Merebuk, kalau bukan daripada Merebuk, daripada Sungai Petani yang di sebelah kita pun, untuk kita sama-sama turun pada 12 hari bulan ini. Jangan tinggal seorang pun di rumah yang boleh mengundi, untuk kita mengundi calon-calon kita di semua Dun, 36 Dun yang ada di dalam negeri Kedah ni. Kita bagi menang semua. Boleh tuan-tuan? Tu dia. Mereka nak tahu ni warga Merebuk macam ni. Kita boleh tunjuk kat mereka malam ni. Suruh mereka tengok live kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di sini kerana apa hari ini? Kita nak menolak kerajaan yang berada sekarang ni. Kerajaan Madanon sekarang ini, tuan-tuan. Orang mereka duk kata, saya dengar ceramah mereka juga. Mereka duk kata apa dekat kita? Mereka kata ini pilihan raya negeri. Macam mana kita nak jatuhkan kerajaan pusat? Kerajaan pusat itu waktu parlimen bertanding. Tapi tuan-tuan tahu kenapa kita belum nak bagi menang 6 negeri yang dah pilihan raya, tuan-tuan? Kerana kita nak menunjukkan kepada mereka, kalau kita menang di 6 negeri ini ialah satu referendum kita menolak mereka sebagai kerajaan pusat. Boleh, tuan-tuan? Kita nak tunjuklah, kalau kata mereka ni duk rasa mereka hebat, kalau mereka kalah di 6 negeri ni, baru mereka tahu kata rakyat telah menolak mereka dengan dasar yang mereka bawa sekarang. Saya rasa semua akan terasa sekarang ni, kalau saya habaq kata harga barang bahai. Betul tak, tuan-tuan? Mereka nak muhung macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan pun baru tengok TikTok baru ni. Cak Uban dengan Mek kepala paip kena sekolah dengan satu toki Cina kedai runcit. Tuan-tuan semua tengok kan? Takkan kita nak muhung depan tu duk dah kena depan muka, tak boleh kata apa, tuan-tuan? Tu dia. Tuan-tuan, saya ni depa bagi muka dimah tapi geram punya pasal. Patutnya depa kata 5 minit Tapi rasa macam 5 minit ni macam tak cukup, tuan-tuan. Nak boh lagi? Tuan-tuan, semalam saya tengok mereka buat ceramah mega mereka di Kupang. Saya tengok Yang Amat Berhormat kita duk kata Pudin tu, tuan-tuan kenal tak Pudin? Pudin ni dia Menteri Hak Ehwal Sanusi. Dia kerja main di Kedah ni, hari-hari dia duk kunah pasal kita saja. REE tak REE. Tapi waktu dia berucap pada malam tu saya tengok, waktu dia duk sebut, sebelum ni kita dengar lah, MB kata, oh Pudin hang terliok no REE ni no. Sungguh tuan-tuan, mula-mula saya kata betul ke dia terliok.
Tapi semalam saya tengok dia berucap, mereka buat pentas tinggi macam ni lah, tapi orang duduk keliling tuan-tuan. Keliling pentas. Dia sambil duduk berjalan, dia bercakap. Waktu dia cerita RE tu tuan-tuan, ayah Leong dah bersembung. Tak sungguh Satu foto perempuan tu bagi tisu kat dia. Tak, tu dia. Bermakna kata betul sungguh. Dia memang ayah Leong dia. Dia terliong. Saya dapat mesej. Berkata pasal saya cakap macam ni, berkata tambah sikit lagi. Pengurusi kata boleh tambah lagi. Lepas tu dia panggil Anthony Lok tuan-tuan, cakap atas pentas, nak menjaga kepentingan orang Melayu kita semua. Tuan-tuan percaya ke tuan-tuan? Lah ni depa gabung. Apa umdap? Kan? Saya mai ikut tu tak sat. Saya lalu tang tu saya tahu ada satu Dewan UMNO ujung tu. Saya lalu ikut tu, saya tengok kesian kat depa tuan-tuan. Depa kena buh bendera merah. Depa buh kena bendera merah di dewan depa. Tapi kita bukan nak marah dekat depa tuan-tuan. Kita tak mau kata apa. Mereka lah ni boleh menyokong kita, menyokong Parti Perikatan Nasional tuan-tuan. Apa yang kita nak bagi tahu di sini adalah tentang ketua depa tu. Siapa dia ketua depa lah ni? Dia ada nama baru lah ni. Tuan-tuan tahu dia? K-pop. Tuan-tuan. Lah ni depa ni duk pakat. Kan? Duk pakat, depa nak ambil juga negeri Kedah ni. Takkan kita nak biar kat depa tuan-tuan? Kita nak bagi kat depa? Kita jangan bagi satu kursi pun kat depa kalau boleh tuan-tuan. Kursi hitam ni boleh ambil kat depa. Depa nak banyak mana pun kita bagi. Law ni tuan-tuan, mereka ni asal cakap saja. Asal cakap saja. Law ni berkata tak cakap pun muhung dah. Tak buka mulut pun muhung dah. Orang Sik kata bahung. Kan? Law ni tuan-tuan, kalau kita pergi duduk tengoklah, Allahu Akbar, kesian. Tak sungguh tuan-tuan. Dia bom mai di Kedah ni, sisih kapal terbang ni, turun naik dengan helikopter dan sebagainya. Dulu kata nak jimat belanja kerajaan. Tapi mai ceramah pilihan raya naik helikopter kerajaan. Itulah kerja dia, duk kena kita sedia. Takkan kita nak tunggu lagi, nak biar kat mereka macam tu. Saya rasa cukup kot. Tak boleh. Nak boh ke? Ni kita bagi calon ni. Tuan-tuan, hari mengundi ni, saya nak abang tak? Kita serius sikit nak tang ni lah. Saya nak abang tuan-tuan. Hari mengundi 12 hari bulan ni, kita kena turun. Kita kena sedarkan orang-orang Melayu ni terutamanya tuan-tuan, bagi tingkatkan peratusan mengundi. Yang ni yang saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya. Bukan apa tuan-tuan, ini adalah berdasarkan kepada pengalaman. Saya biasa bertanding hari itu, di PRU 15, ada tempat-tempat UDM yang kita kalah. Bila kita buat postmortem, peratusan keluar mengundi orang Melayu sangatlah rendah. Kenapa tuan-tuan? Kita kena keluar bagi ramai supaya peratusan mengundi itu meningkat lebih 90%. Sekali ni tuan-tuan kena buat. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau orang lain keluar, orang lain tu maksud saya bangsa lain lah. Dia keluar lebih daripada 90%. Kita keluar 60%. Walaupun kita ramai, kita kalah tuan-tuan. Jangan duk buat main. Benda ni serius. Kita kena sedangkan anak-anak muda kita, anak-anak kita, siapa-siapa saja, jiran, keluarga, kampung, dalam kampung kita, tepi rumah, bagi tahu. Kita keluar semua mengundi. Supaya apa? Undi itu kita terjemahkan di atas kertas dan kita bagi kepada dua-dua calon kita ni.
Bukit Selambau kita bagi kepada calon kita Ustaz Azizan. Di Tanjung Dawai kita bagi Ustaz Anip. Kita kekalkan mereka menjadi wakil rakyat kita di Parlimen Merbuk ini. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah, saya rasa sampai tang tu cukup. Saat lagi kita suruh mereka sambung pula. Saya saja pederah. Saya nak bagi mereka pederah juga lepas pada ni. Kalau saya slow, mereka slow. Tak apa. Okey tuan-tuan. Okey, saya rasa cukup sampai tang tu. Saya ucapkan lagi sekali terima kasih kerana kehadiran yang begitu ramai pada malam ini untuk kita mendengar dan untuk kita mengenalkan calon-calon kita dan mendengar apakah mereka akan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang visi dan misi hala tuju kita di dalam untuk memenangkan Parlimen Merbuk kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YB Nazri pederah. Jadi jangan sampai pengurusi majlis pun pederah kok. Jadi lari tempo dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya warga Merbuk ni rindu pada Ba'i. Nama timang-timangan Ba'i lah. Rindu pasal sebulan lebih menghilang pergi mengerjakan haji. Alhamdulillah, semoga YB dapat haji mabrur. InsyaAllah, saya rasa giliran kali ini kita nak bagi pada N26 dulu. Jangan bangun dulu. Saya rasa kita nak bagi Ustaz Anip dulu N26, Tanjung Dawai. Tapi sebelum saya panggil Ustaz Hanif cakap, bagaimana kalau kita tunjukkan montaj Ustaz Hanif dulu boleh? Sebelum dengar dia bercakap, kita tengok montaj dulu. No? Cuma adik kakak yang duduk sini minta tolong duduk sikit. Mereka kata orang belakang tak nampak. Buatlah lagu mana pun, bagi sikit lah orang belakang nampak. No? Minta maaf. No? Baik, kita sama-sama tengok montaj Ustaz Hanif. Pertama kali diamanahkan menjadi wakil rakyat. Sejujurnya, saya merasa tanggungjawab itu amatlah berat untuk digalas. Tapi saya sedari bahawa perjuangan ini bukanlah perjuangan saya bersendiri. Tetapi ini adalah perjuangan kita bersama. Kita semua berkongsi matlamat dan cita-cita yang sama, iaitu cita-cita ingin untuk melihat Tanjung Dawai kekal sejahtera. Bila sama-sama kita bulatkan tekad dan beranikan langkah, dan bersama kita mempertahankan negeri kita agar terpelihara demi masa depan yang sejahtera. Sepakat kita hantar isyarat bahawa gelombang rakyat bersama Perikatan Nasional bukanlah suatu gelombang yang dibuat-buat, tetapi satu isyarat yang jelas. Rakyat menantikan pemimpin yang menyelami dan memahami nadi kehidupan mereka, seperti mana yang kita lihat di negeri Kedah ini. Maka pada 12 hari bulan nanti, sepakat kita undi Perikatan Nasional kepada pengundi di Dun Tanjung Dawai. Undilah calon nombor 2 agar Tanjung Dawai dan negeri Kedah kekal sejahtera. Saya, tuan-tuan, bila ditunjuk montaj ini, saya rasa sebab dan sayu. Sebab kedua-dua calon ini bersama dengan saya. Jatuh bangun PAS kawasan Merbuk ini selama 22 tahun. Saya bersama dengan Ustaz Hanif dan juga Al-Faiz Ustaz Azizan. Saya main masa saya muda lagi. Masa saya awal 30-an sehingga pertengahan 50-an. Hidup bersama mereka. Sebab tu mereka minta saya jadi pengurusi majlis pada malam ini. Jadi saya tanpa membuang masa, dengan ini mempersilakan Al-Fazil, Ustaz Hanif untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan kepada Ustaz. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Fadil Ustaz Fauzi selaku pengurusi majlis pada malam ini. Yang hormati, yang berhormat Haji Muhammad Nazir bin Abu Hassan Ahli Parlimen Merbuk, Pelangkat Pengurusi Perikatan Nasional Kawasan Merbuk. Yang hormati Fadil Ustaz Aizan Hamzah, calon N26 Bukit 25 Bukit Selambau, merangkap timbalan Ketua Perikatan Nasional Kawasan Merbuk, staf kepimpinan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bersama di padang awam Taman Ria ini untuk kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri Besar Kedah kita. Dan moga-moga majlis kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membawa balik semangat untuk kita pertahankan kehebatan negeri Kedah, dan kita dapat balik untuk kita tunjukkan komitmen kita bahawa 12 hari bulan nanti kita ingin untuk memartabatkan Kedah sebagai the greater Kedah. Terlebih dahulu saya diminta untuk memperkenalkan diri sebagai calon N26 Tanjung Dawai. Nama diberi Hanif bin Ghazali, lahir pada bulan Januari 1973 dan dibesarkan di Kampung Bukit Aceh, Merbuk, Kedah. Nikah awal di Sekolah Kebangsaan Merbuk Pusat sehingga darjah 5. Lepas itu menyambung pengajian di Madrasah Zubaidiyah, Madrasah Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah, Guak Cempedak, ataupun dikenali sebagai Pondok Pak Ya. Langsung ke tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ambil SPM dalam usia yang muda dan mendapat tawaran daripada pihak sekolah, kerana sekolah ketika itu ada hubungan dengan Ma'had Bu'uth Islamiah di Kahirah. Mereka tidak buat hubungan dengan Al-Azhar secara terus. Saya menyambung di Ma'had Bu'uth Islamiah selama 2 tahun dan selepas itu menyambung di Universiti Al-Azhar Syariah wal Qanun, Syariah dan Undang-Undang Syubah Ammah 5 tahun. Kembali dengan diberi amanah untuk meneruskan legasi keluarga melalui Madrasah Zubaidiyah Merbuk, dan saya generasi yang keempat. Alhamdulillah, balik ke tanah air, saya terus terlibat dengan PAS kawasan Merbuk, dan melalui wasiat ayahanda saya masih kekal dengan PAS sampailah ke saat ini, dan pernah diberikan kewajipan tanggungjawab sebagai ahli jawatan kuasa PAS kawasan Merbuk, diberikan tanggungjawab sebagai ketua penerangan PAS kawasan Merbuk, ketua urusan ulama, pernah diberi tanggungjawab sebagai timbalan yang di-Petua PAS kawasan Merbuk, dan sekarang sebagai naib yang di-Petua PAS kawasan Merbuk. Di peringkat negeri,
sebagai ahli Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, pengurusi Lajnah Tarbiyah dan Pekadiran PAS Negeri Kedah, dan ahli jawatan kuasa Lajnah Tarbiyah dan Pekadiran PAS Pusat. Dan pada penggal yang lalu diberikan tanggungjawab sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi Dun Tanjung Dawai daripada 2018 hinggalah 2023. Muslimin muslimat mati sekalian, diberikan kepercayaan buat kali kedua oleh pihak parti untuk menggalas amanah bagi membantu apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, supaya Kedah dapat untuk menjadi sebuah negeri yang benar-benar hebat. Negeri yang akan menuntut haknya kembali setelah tidak dihargai pengorbanannya selama ini. Kita akan bersama dengan kerajaan dan kita yakin insya-Allah Allah Taala akan memberikan kemenangan kepada kita pada 12 bulan nanti. Dan kita akan menunaikan apa yang kita sasarkan melalui 17 tawaran manifesto kita baru-baru ini. Kita harap Dun Tanjung Dawai akan menyumbang satu kerusi bagi membantu apa yang ditawarkan itu dapat direalisasikan. Dun Tanjung Dawai pernah disebut, kalau nak tahu negeri Kedah dapat diperintah oleh parti mana, maka Dun Tanjung Dawai perlu menang, kerana Dun Tanjung Dawai ada kem tentera di Sungai Layar. Kemenangan ataupun majoriti di dalam kem Sungai Layar itu akan mempengaruhi keputusan untuk mana-mana parti yang bertanding di Dun Tanjung Dawai. 2008 sampai 2013 PAS menang di Tanjung Dawai setelah menang sikit dalam kem tentera di Sungai Layar. Dan kemenangan itu berulang pada 2018 apabila kita mendapat majoriti besar dalam kem tentera di Sungai Layar. Dan kita yakin insya-Allah kepercayaan itu juga akan diberikan oleh sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang di kem Sungai Layar nanti insya-Allah. Tuan-tuan, apa yang kita usahakan sekarang perlu kita teruskan. Kita telah berkorban bukan sekadar untuk rakyat negeri Kedah, bahkan pengorbanan kita juga dinikmati oleh orang lain. Kita telah pun mewartakan ratusan ribu luasnya tanah dan hutan di Hulu Muda demi untuk menjamin sumber air, bukan sekadar untuk dinikmati oleh kita sebagai rakyat Kedah untuk pertanian sawah padi, bahkan juga dinikmati oleh Pulau Pinang dan juga Perlis. Tapi Pulau Pinang terutamanya tak pernah menghargai apa yang kita usahakan. Pengorbanan kita tak dihargai, bahkan dicurigai dengan berbagai-bagai alasan. Tak pernah walaupun 1 sen dibayar pengorbanan kita. Kita terpaksa mengurus hutan yang luas demi sumber air. Kalau sadar, syarikat air Darul Aman kena bayar tuan-tuan bila ambil air daripada Sungai Muda kepada Lisan, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Tiba-tiba orang daripada luar Kedah guna air tanpa bayar walaupun 1 sen. Ini adalah suatu ketidakadilan. Tuan-tuan, daripada air Hulu Muda melalui Sungai Muda, tuan-tuan, kita Kedah guna 46% saja. Pulau Pinang guna dan ambil air daripada Sungai Muda 54%. Tuan-tuan, mereka guna lebih banyak daripada kita. Kita 46%, mereka 54%. Tapi 1 sen pun mereka tak bayar. Kita juga telah melakukan pengorbanan besar dengan mengekalkan lebih daripada 130,000 hektar kawasan tanah padi demi membekalkan padi beras kepada negara ini sebanyak 43%. Kita kekalkan tanpa kita dapat hasil kerana cukai tanah tak berapa dek nak banding dengan cukai industri, kawasan industri. Tuan-tuan, tapi kita juga tak dihargai dengan pengorbanan kita itu. Muslimin muslimat mati sekalian, maka apa yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar perlu untuk kita teruskan demi untuk kita mengubah taraf kita. Orang kata kita negeri miskin, dua daripada bawah yang termiskin. Miskin pasal kita tak dihargai, pajakan terhadap kita tak dibayar. Tuan-tuan, hasil daripada apa yang hasil daripada bumi Kedah, contoh di ekonomi high-tech, tapi bila dihantar ke luar negeri,
di ekspor nak kena hantar sama ada melalui airport ataupun pelabuhan. Yang dekat adalah Pulau Pinang. Airport Pulau Pinang dan pelabuhan Pulau Pinang. Bila barang tu keluar melalui airport ataupun pelabuhan di Pulau Pinang, barang tu akan disebut sebagai barang keluaran Pulau Pinang, bukan daripada Kedah. Tuan-tuan, pusat dapat berbagai cukai. Cukai industri, cukai barangan, cukai secara langsung dan tak langsung. Dan mereka bayar, tuan-tuan, imbuhan. Hasil daripada pengeluaran itu bukan kepada Kedah, tapi kepada Pulau Pinang. Lepas itu mereka kata kita miskin. Mereka tak hargai apa yang kita korbankan. Maka kita nak moga-moga pada 12 hari bulan, dengan isyarat yang kita berikan, kita akan bangun untuk memperjuangkan hak kita dan menaikkan kembali maruah kita, tuan-tuan, yang diinjak-injak oleh orang yang tak bertanggungjawab. Maka moga-moga apa yang diusahakan oleh kerajaan selama 3 tahun ini, tuan-tuan, dapat diteruskan. Contoh, wang khairat kematian ataupun wang kafalah. Wang kafalah ini dicetuskan di zaman almarhum Ustaz Aizan Abdul Razak sebanyak RM500 untuk satu kematian. Bila UMNO kuasai Kedah pada 2013, mereka nak buang, mereka rasa malu. Mereka peturun wang khairat ini ataupun wang kafalah ini jadi RM250. Bila PH menang 2018, mereka penaik RM50 jadi RM300. Tapi tuan-tuan, syarat hanya boleh mati 80 orang saja dalam setahun untuk satu dun. Macam mana nak kira, tuan-tuan? Boleh mati takat 80 orang je. Lebih daripada 80 orang tak berhak dapat wang khairat tu. Payah nak kau tim dengan malaikat maut, tuan-tuan. Tapi itulah syarat yang PH buat untuk dapat wang khairat pada tahun 2018 sampai 2020. Tuan-tuan, bila kita ambil alih kerajaan pada 17 Mei 2020, syarat tu kita buang dan kita penaik 2 tahun lepas kembali menjadi RM500 seperti mana di zaman almarhum Ustaz Aizan Abdul Razak. Bila naik RM500, ramai pula yang mati. Tuan-tuan, tak apalah, kan? Kita nak teruskan wang khairat ini. Kita nak teruskan bantuan untuk anak-anak sambung mengaji melalui tabung Tengku Mahmud. Tuan-tuan, melalui bantuan awal kemasukan pelajar ke IPT dan berbagai-bagai bantuan yang disediakan oleh kerajaan yang sebelum ni tidak dipedulikan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran muslim-muslimat pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membulatkan tekad kita untuk kita pastikan 12 hari bulan nanti kita akan keluar awal ke pusat pengundi. Pusat mengundi kita keluar awal dan kita dengan pasti memangkah ataupun mengundi calon daripada Perikatan Nasional untuk mewakili kita ke peringkat negeri, menyampaikan apa yang dihasratkan oleh kita di peringkat DUN ini, dan kita harap moga-moga apa yang kita impikan dapat ditunaikan dalam 5 tahun yang mendatang, insya-Allah. Buat warga DUN Tanjung Dawai, apa yang diusahakan sekarang dengan projek untuk menyelesaikan masalah air di DUN Cendawai telah pun bermula daripada 2021. Doakan dia dapat berterusan dengan komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan sebelum ini dapat diteruskan selepas ini. Pemasangan paip sedang berlangsung dan projek naik taraf logik air di Bukit Selambau juga sedang dilaksanakan. Bagaimana benteng pemecah ombak telah pun dibuat di Kampung Homa. Tuan-tuan, dengan kerjasama dan keprihatinan kerajaan negeri dan juga Menteri Air dan Sumber Alam ketika itu, iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Toman, pemecah tembok pemecah ombak di Kampung Homa sepanjang 620 meter dapat dilaksanakan dan ada bakinya yang kita harapkan dapat disambung sampai ke Pekan Tanjung Dawai dan juga sampai ke Singkir, insya-Allah. Berbagai projek lain yang dibuat dalam tempoh 3 tahun, kita yakin diberikan kepercayaan berbagai perkara dan juga projek yang untuk kebaikan rakyat dapat kita laksanakan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, insya-Allah. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan himpunan kita himpunan yang diberkati dan kita keluar balik dalam keadaan membawa satu semangat yang jitu.
kita akan memastikan 12 bulan Kedah dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tuan-tuan, 36-0 seperti mana yang Amat Buah Maktib Besar hasadkan dan kita kena buktikan insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hanif Ghazali. Jadi saya kira itulah beberapa input yang dapat kita kongsi bersama dengan tuan-tuan hasil daripada usaha kerajaan Perikatan Nasional selama 3 tahun kita mengurus negeri Kedah ini. Dan beberapa perkara penting antaranya telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Hanif Ghazali, termasuklah keperluan kita untuk menyegerakan pembinaan lampangan terbang yang dikenali sebagai KXP ataupun Aerotropolis yang telah dihurai oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Dan tuan-tuan, kerajaan dari Kedah juga dalam proses kita menyiapkan urusan infrastruktur air yang melibatkan 1,300 lebih kilometer kalau kita susun paip air ni di bawah tanah ni untuk diurus penukaran semula oleh kerajaan negeri. Jadi saya tidak mahu membuang masa. Jadi saya dengan ini tuan-tuan, sebelum untuk lanjut terus kepada N25 calon Ustaz Azizan, maka kita lihat montaj Al-Fadhil Ustaz Azizan. Dipersilakan. Sama-sama kita saksi. Rakyat hanya mahukan pemimpin yang berada di sisi, yang mendengar keluhan rintihan hati, yang mengangkat suara-suara yang meminta didengari, yang menyelami, memahami segenap nadi. Namun pilihan raya demi pilihan raya menyaksikan bumi ini didatangi seseorang demi seseorang kepimpinan yang dipilih dengan sepenuh kepercayaan. Namun harapan hanya tinggal harapan. Pemimpin-pemimpin itu hanya muncul tatkala mengharapkan undi dan sokongan, namun hilang selepas mengecapi takhta yang gemerlapan. Tidak peduli rakyat yang kelaparan tak makan, tiada hirau rakyat yang terlantar kesakitan, tiada acuh demi rakyat yang ketakutan dalam banjir dan taupan. Tiba masanya kita bangkit membuat perubahan agar kita tidak lagi rasa ditipu dan dikhianati apabila pemimpin-pemimpin itu datang dan pergi, namun rakyat yang derita masih di sisi. Hari ini saya tidak mahu berjanji kerana saya tahu rakyat sudah pernah dimungkiri, tetapi diketahuilah tekad saya ialah cita-cita yang kita kongsi bersama, iaitu melihat Bukit Selambau bangkit sejahtera demi rakyat dan negeri tercinta. Begitulah sebaringkas biodata Al-Fadhil Ustaz Azizan Hamzah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Azizan, ya, selamat datang kepada YB Parlimen Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Afnan Hamimi. Bekas Sekpol Menteri Besar sebelum beliau menjadi yang berhormat Parlimen Al-Ustaz, beliau telah menjadi Sekpol kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sebaringkas kita lihat montaj tentang latar belakang calon Ustaz Al-Fadhil Ustaz Azizan. Untuk makluman tuan-tuan, N25 Bukit Selambau Al-Fadhil Ustaz Azizan ini, beliau menghabiskan hampir keseluruhan usia beliau, masa muda, masa remaja dan masa matang beliau dengan gerakan Islam dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Selain terlibat dalam bidang
keagamaan dalam bidang kebajikan. Beliau juga dilantik sebagai pegawai khas Menteri Besar. Beliau dilantik sebagai pegawai khas Menteri Besar yang bertanggungjawab terhadap kemajuan dan pembangunan negeri bersama membanting tulang untuk membangunkan diri Kedah Darul Aman. Dan beliau telah diberi tanggungjawab yang besar, bukan sahaja sebagai bendahari PAS Kedah, malah bendahari Perikatan Nasional Kedah. Maka dengan itu, kita membuat keputusan untuk memberikan Bukit Selambau ini kepada Al-Fadhil Ustaz Azizan. Dan tuan-tuan jangan lupa, kita cipta sejarah Bukit Selambau ini. Buat kali pertamanya, kita bagi calon PAS yang mewakili Perikatan Nasional menjadi calon dan menjadi adun, tuan-tuan. Takbir! Saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Azizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati pengerusi majlis Al-Fadhil Ustaz Fauzi bin Ramli, juga ahli jawatan kuasa PAS kawasan Merbuk. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Inzamuddin, ahli Parlimen Lostar, merangkap Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang saya hormati, Yang berhormat Haji Nazri bin Abu Hassan, ahli Parlimen Merbuk, merangkap Ketua Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional Parlimen Merbuk. Seluruh yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Hanif bin Ghazali selaku calon Dun Tanjung Dawai, merangkap timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Merbuk, seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat mengadakan program ceramah sempena dengan pilihan raya negeri yang insya-Allah pada 12 hari bulan 8 merupakan hari pengundian yang para pengundi boleh membuat satu keputusan yang tepat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sikit saya nak sebut hari penamaan calon. Bila mana hari penamaan calon itu berlaku, maka kita melihat 3 orang yang masuk untuk menghantar borang pencalonan. 3 itu termasuk saya seorang lagi Samugem, mewakili Pakatan Harapan, dan seorang lagi di antaranya India juga yang mewakili Parti Bersatu. Bila 3 ini menyerahkan borang pencalonan, alhamdulillah 3 ini berjaya dan tidak ada apa kesilapan dalam pengisian borang tersebut. Maka 3 calon diterima oleh pegawai SPR, maka 3 ini akan bertanding dalam pilihan raya negeri bagi Dun Bukit Selambau. Apa yang nak sebut di sini? Setelah mana borang pencalonan diterima,
tindakan yang kedua, bagaimana untuk meletakkan parti-parti ini yang bertanding dalam kertas pengundian. Maka pengundian dilakukan oleh pegawai SPR, disediakan 3 bola pimpong. Hak pertama 1, yang kedua nombor 2, yang ketiga nombor 3 lah. Jadi bubuh dalam apa orang panggil balang, kocak punya kocak, maka Samugam cukup dulu nombor 1. Masuk tangan nombor 1, bukan dapat nombor 1. Masuk tangan dulu nombor 1, dia dapat hakikat dia ada sembunyi. Maka saya di antara orang yang nombor 2 mengadu nasib, masukkan tangan saya dalam balang tersebut. Saya dengan asa rendah diri serah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang cukup ikhlas, masuk saja tangan dalam balang tersebut. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku duduk di atas sekali dalam kertas undi. Bila saya kocak main niat yang sama, cukup mau keluar. Tuan-tuan dapat nombor 1 sungguh tuan-tuan. Menunjukkan nombor 1 insya-Allah akan menang. Jadi saya tunjuk dalam poster nombor 1. InsyaAllah boleh tengok di pokok ataupun di dinding. Itu di antara apa yang saya nak sebut. Jadi sudah tentulah pertandingan dalam PRN untuk Dun Bukit Selambau. 3 calon. Yang lain tu hak lain, hak 1 saja hadap cakap ni. Bersetuju dengan saya tuan-tuan? Kalau bersetuju insya-Allah pada 12 hari bulan 8 ini, sekali lagi kita ranapkan Pakatan Harapan di Dun Bukit Selambau insya-Allah. Kena derah sikit. Bila kita duduk slow tu, nampak mereka nak melampau. Orang kata tak boleh belanja. Ni duduk kempen ni. Tak boleh bagi hadiah, tak boleh bagi sumbangan. Tengok dia sembelih kambing lah. Dia buat kenuri dah tuan-tuan. Dan tak ada apa. Tengok dia pergi bola dah kepada pasukan bola. 10 biji tuan-tuan. Yang ni semua saya boleh kesan. Menunjukkan mereka sendiri sudah pun melanggari peraturan pilihan raya yang sudah pun ditetapkan oleh SPR. Tak menang lagi dah buat kerja dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya bukan penceramah tuan-tuan. Saya hanya sekadar calon ingin memperkenalkan diri saya insya-Allah. Saya sebagaimana yang sudah pun dimaklumkan. Tuan-tuan pun kenal dan faham saya siapa, tapi saya nak ulang sebut sekali, bukan ulang isu minyak turun, ulang apa yang saya ada insya-Allah. Bukan saya ulang, bukan tuan-tuan. Saya yang bernama dalam kertas undi Ustaz Azizan bin Hamzah, Perikatan Nasional, yang dalam kotak tu tuan-tuan pangkahlah betul itu hak nombor 1 di atas. Setuju tak tuan-tuan nombor 1? Kalau tak setuju saya berhenti tuan-tuan. Tak ada makna saya bercakap dan merayu pada tuan-tuan dan perempuan. Dalam rasa rendah diri ini, saya mohon kepada seluruh hadirin hadirat yang merupakan pengundi bagi Dun Bukit Selambau, dan saya menyeru dan saya orang kata minta daripada tuan-tuan dan perempuan, undilah saya insya-Allah. Kalau secara menyeluruh majoriti yang kita perolehi insya-Allah 12 hari bulan, kata YB Nazri, 12 hari bulan 8 jam 10 malam, insya-Allah kita akan dapat satu keputusan yang boleh kita banggakan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Ustaz Azizan bin Hamzah dilahirkan pada tahun 10 hari bulan 12 1955, mempunyai seorang anak, bertempat di Kampung Banggul Merbuk. Mempunyai seorang isteri, 10 orang anak. Dan masih lagi kekal dengan 10 tuan-tuan. Dan pendidikan agama, berkecimpung dalam politik. Bermula daripada
1982 selaku setiausaha Dewan Pemuda PAS kawasan Kuala Muda. Tuan-tuan ingat tak kawasan Kuala Muda? Saya ingat tak berapa orang yang ingat pada ketika itu kawasan pilihan raya adalah Kuala Muda. Bila mana persebadanan semula dilakukan oleh SPR pada tahun 1985, saya diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Merbuk pada ketika itu. Berlalunya berapa lama sampai 1991, saya sudah pun dilantik sebagai jawatankuasa PAS kawasan. Berlangsungnya 14 tahun, saya menjawat jawatan setiausaha PAS kawasan Merbuk selama 14 tahun. Pada tahun 2013, saya diberi amanah sebagai yang dipetua PAS kawasan Merbuk sehingga sekarang. Bila mana kerajaan ditubuhkan pada 3 tahun yang lepas, saya diberi mandat, diberi kepercayaan untuk menjadi pegawai khas Menteri Besar kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Muhammad Noor, Panglima kita. Panglima kita. Panglima kita. Insya-Allah. Jadi sudah tentulah sedikit berbekalkan pengalaman yang saya miliki. Jika sekiranya saya diberi peluang, tuan-tuan dapat memangkah dan memberi peluang, maka kejayaan kita perolehi pada ketika itu insya-Allah. Selepas daripada 12 hari bulan 8 itu, berlalunya beberapa hari insya-Allah kita boleh berkhidmat untuk rakyat demi melihat di mana tempat yang boleh saya bantu dari sudut kebajikan seperti mana yang saya sebut, berbekalkan sedikit pengalaman dari sudut kerajaan dan dari sudut saya selaku yang dipetua PAS kawasan. Sebelum ni kita geledah semua kampung memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan dari sudut kebajikan. Yang tu tuan-tuan, sudah tentulah saya yang dilahirkan dalam keluarga yang susah, Menteri Besar pun keluarga yang susah, maka kesusahan rakyat bersama dengan saya insya-Allah beri kepercayaan, insya-Allah kita boleh laksanakan. Yang ni di antara benda yang saya rasa perlu untuk kita ketengahkan kepada masyarakat dan rakyat. Oleh kerana kita tahu sebelum ini, bila wakil rakyat yang sudah pun tamat perkhidmatan, kita duk tanya tak ada pun dia geledah di pangkat kampung. Bila mai saja pilihan raya, maka muka yang sama juga nampak di pada ketika ini. Tuan-tuan nak pilih lagi ke? Mau lagi ke? Bila tak mau kena bagi ni hadup cakap ni insya-Allah. Tak mau sebut lebih daripada tu. Tuan-tuan bagi. Saya yakin insya-Allah. Jadi jika sekiranya kita diberi peluang satu dun, boleh kita membantu, menyumbang kepada kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri yang ada di pangkat negeri Kedah. InsyaAllah sekaligus kita dapat mempertahankan kerajaan, maka yang akan menjadi Menteri Besar tak lain tak bukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Muhammad Noor sebagai sekali lagi Menteri Besar yang akan kita tabalkan insya-Allah. Oleh kerana dia merupakan hero yang tidak gentar, tidak takut kepada sesiapa pun. Walaupun PM 10, maka itu di antara ciri-ciri perlu kita kekalkan pimpinan untuk negeri Kedah insya-Allah. Insya-Allah. Jadi bila diberi mandat, insya-Allah, apa yang saya nampak, yang boleh saya kemukakan pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Dari sudut, kalau kita nak tengok apa yang berlaku di Bukit Selambau, Dun ni, kalau kita tengok dari sudut industri di Bukit Selambau, insya-Allah pembangunan sektor perindustrian, perkhidmatan, pejabat, saya nampak dari sudut satu. Bila saya geledah, saya berjalan sebelum ni, di Bukit Selambau, Pekan Bukit Selambau itu sendiri, sampai lah ni tidak ada pejabat pos berurusan dengan pos, terpaksa kena pergi ke Kuala Ketir. Dan insya-Allah jika diberi peluang, kita akan memperjuangkan benda tersebut supaya meringankan kesusahan yang sedang dirasai oleh penduduk Bukit Selambau. Kita akan berbincang supaya walaupun tidak boleh pejabat pos secara menyeluruh, mini pos mesti kita wujud insya-Allah. Setuju tuan-tuan? Bagi menang. Tak menang tak boleh nak berkira. Dari sudut, kalau kita tengok pertanian dan pelancongan sebagai asas utama ekonomi negeri ini, yang mana kita boleh
Bukit Selambau ni sendiri, kalau kita tengok daripada kajian, Kedah ni, Kedah ni, Bukit Selambau sudah menyumbang 1.6 bilion pendapatan pelaburan. Banyak projek di Bukit Selambau itu. Kita boleh rujuk dalam majlis mesyuarat kerajaan negeri. InsyaAllah benda ni ternyata dan terbukti. Sudah tentulah akan menambahkan lagi ekonomi dan pendapatan bagi rakyat Bukit Selambau. Kemudian kita boleh membangunkan hub industri utama dan kluster kawasan perindustrian, memperkasakan dan mengembangkan perusahaan kecil dan sederhana bagi PKS kawasan Bukit Selambau insya-Allah. Jadi, hak yang ni benda yang kita kira insya-Allah boleh kita lakukan jika diberi suatu kemenangan dan tanggungjawab bagaimana untuk kita nak berkhidmat kepada masyarakat rakyat pengundi Bukit Selambau. Daripada itu, inovasi dalam mengembangkan perusahaan kecil dan sederhana boleh kita lakukan insya-Allah. Jadi dari sudut pembangunan luar bandar boleh kita perkasakan, membangunkan pusat perkhidmatan luar bandar. Kita boleh komponen pembangunan yang boleh kita sebut di antaranya pembangunan ekonomi, kemudahan pasarana, pusat perkhidmatan, pembangunan manusia insya-Allah. Yang ini boleh kita boleh rujuk kepada suatu plan tindakan daripada kerajaan negeri Kedah 2035 insya-Allah boleh kita bawa kepada Dun Bukit Selambau insya-Allah pada ketika itu untuk kita nak merealisasikan Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Yang Menteri Besar sudah sebut negeri Kedah adalah tempat orang miskin berteduh, orang kaya berbakti akan menjadi suatu kenyataan insya-Allah. Jadi dari sudut pendidikan, kita dapat lihat di mana kaum India yang tercicir dalam pendidikan, kita akan insya-Allah akan kita jadikan ia sebagai keutamaan. Kita boleh wujud pusat tuition bagi membantu mereka yang tercicir dalam pelajaran. Hal yang ini boleh kita buat tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Jadi sekali lagi saya dengan rasa rendah diri sebelum mengundurkan diri dan tamat dalam ucapan ini, semua yang ada yang merupakan pengundi bagi Dun Bukit Selambau turun keluar mengundi pada 12 hari bulan 8. Jangan ada seorang pun yang tercicir, jangan ada seorang pun yang rasa tak apa, oleh kerana ia akan menentukan kerajaan ini dapat kita kekalkan dengan kita menyumbang satu Dun Bukit Selambau insya-Allah. Pada ketika itu kita boleh laksanakan apa yang sudah pun dirancang oleh kerajaan pada ketika ini insya-Allah untuk kebaikan, merealisasikan apa yang sudah pun disebut oleh Menteri Besar sebelum ini insya-Allah. Jadi saya rasa cukup ucapan pada malam ini. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fazil Ustaz Azizan, calon N25 Bukit Selambau. Tuan-tuan jangan lupa, di kertas undi ada 3. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 1, Ustaz Azizan. Nombor 2, Syamugam. Nombor 3, Wakil Bebas. Jadi jangan lupa tuan-tuan, nombor 1 yang kita pilih, Al-Fadhil Ustaz Azizan. Jangan silap pangkah. Baik, calon nombor 1 N25 Al-Fadhil Ustaz Azizan. Al-Fadhil Ustaz Azizan, Perikatan Nasional, Syamugam Keadilan. Saya ulang sekali lagi, Al-Fadhil Ustaz Azizan, Syamugam Keadilan. Fahamlah? Kalau tak boleh faham, balik tidur awal Kalau lagu tu, kan? Kalau macam tu tak boleh faham lagi, balik tidur awal. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kemenangan Kedah ni, saya yakin dan percaya kita semua nak ada saham untuk memberikan kemenangan kepada
Perikatan Nasional memerintah Kedah, kita nak semua orang ada saham. Sama ada dalam bentuk material, dalam bentuk tenaga dan sebagainya. So saya dengan ini penuh yakin melancarkan kutipan derma sumbangan tuan-tuan yang akan kita gunakan untuk tabung pilihan raya. Silakan. Hulurkan. Mana bergerak kita punya tim kutipan derma mana? Bergerak sekarang mana dia? Tak nak buat muka lagi ni? Ada? Telefon, silakan Cik Ahmad Hu, silakan. Tak bergerak, tak makan. Bergerak dulu. Silakan tuan-tuan. Keluarlah seberapa yang mampu tuan-tuan. Inilah 5 tahun sekali tuan-tuan. Panjang umur kita, 5 tahun lagi kita jumpa. Tak sampai panjang umur kita, yang inilah amalan kita terakhir. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kesempatan yang ada ini, saya nak menjemput Al-Fazil Ustaz Afnan Hamimi selaku yang berhormat Ahli Parlimen Al-Star untuk menerima borang ahli PAS, penyerahan borang ahli PAS daripada Syahrul Hanif Azizan Kampung Jerung. Mana dia? Dipersilakan ada? Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Penyerahan borang. Ustaz Afnan. Ya. Nah tuan-tuan, penyerahan borang yang mewakili hampir 100 borang permohonan untuk menjadi ahli PAS. Takbir! 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 InsyaAllah, legasi kepimpinan PAS kita akan teruskan. Legasi kepimpinan Perikatan Nasional kita akan teruskan di Bumi Kedah. Sekian Al-Fadhil Ustaz. Sekian wakil daripada Kampung Jerung. InsyaAllah. Barakah. InsyaAllah barakah. Alhamdulillah. Saya kira tanpa membuang masa, saya dengan ini, tuan-tuan mungkin nak dengar banyak perkembangan-perkembangan terkini dalam negeri Kedah dan peringkat nasional daripada mantan Sekpol MB dan juga sekarang Ahli Parlimen Al-Star yang rajin buat live dalam Facebook apabila ada sidang parlimen dan terkenal salah seorang aktivis dalam ARC, Alternative Riding Club. Jadi saya kira tuan-tuan mungkin nak dengar banyak maklumat daripada Al-Fadhil Ustaz Afnan Hamimi. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong lapangkan dadaku, permudahkan urusan-urusanku, leraikan segala yang tersimpul, yang terbelit pada lidahku. Mudah-mudahan dapat difahami kata-kataku. Yang kutip derma, teruskan kutip. Yang nak bagi, jangan tangguh, bagi terus. Kod-kod esok tak ada nak bagi dah. Terima kasih kepada yang menyumbang. Moga-moga dapat beroleh ganjaran yang setimpal atas sumbangan ikhlas kita tu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun berada di separuh masa yang kedua perlawanan.
Masih berbaki lebih kurang 4-5 hari sahaja lagi untuk kita menyambung ataupun untuk kita menentukan siapakah yang akan rakyat bagi mandat dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 hari bulan nanti. Pertembungan kali ini agak sengit kerana pertembungan ini satu lawan satu. Berbeza dengan perlawanan ketika pilihan raya parlimen ke-15 baru-baru ini, berlaku pertembungan 3 penjuru, 4 penjuru dan ada yang sampai 7 penjuru. Waktu bertembung banyak penjuru itu, orang menjangkakan undi-undi yang akan diberi oleh pengundi ini akan berpecah. Kita sendiri pun di peringkat Perikatan Nasional menjangkakan kita menang dengan undi yang majoriti yang tidak begitu banyak. Tapi apa yang berlaku, perancangan manusia, perancangan Allah lebih daripada perancangan manusia. Kita tengok majoriti yang diperolehi undi oleh calon-calon daripada Perikatan Nasional bagi negeri Kedah, majoritinya lebih daripada jangkaan dan lebih luar biasa daripada apa yang kita jangka di atas kertas. Pilihan Raya umur 15 juga menyaksikan parti yang bernama UMNO bersama dengan gabungan Barisan Nasional, satu kerusi pun gagal mereka perolehi bagi negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tokoh-tokoh mereka yang hebat, yang pernah jadi menteri, yang pernah jadi timbalan menteri, semuanya kalah, bukan setakat kalah, terterap dan tak panggung kepala lah. Bila mai pilihan raya negeri yang sedang berlangsung ni, tokoh-tokoh yang telah ditolak oleh rakyat itu kembali menampilkan diri. Mereka mencuba nasib untuk kali yang kedua. Kononnya mereka katakan gelombang rakyat yang berlaku dalam pilihan raya umum ke-15 baru ni sudah pun semakin kendor. Orang dah tak sokong dah Sanusi. Orang tak sokong dah Perikatan Nasional. Malam ni pun ceramah, siapa pun tak mai, tuan-tuan. Betul tak? Derma tak sah kutip tak boleh apa. Boleh RM1.2 ya. Jalan raya pun tak jam, lengang di tempat-tempat ceramah PN, Perikatan Nasional. Anak muda pun tak konvoi lah. Program-program konvoi tinggal penganjur, marshal, 10 biji motor, hal lain semua tak main. Sebab dia tak suka dah kat Perikatan Nasional. Ni hak ni sekali dia ambil video ni, dia potong, dia ulang ni. Ambil. Saya ulang, sesaudara. Sebab mereka sangkakan gelombang yang besar ini kekuatannya hanya ada pada satu orang manusia yang namanya Sanusi. Maka dibuatlah perancangan yang tersusun dan terancang. Dibahagikan tugas kepada orang-orang yang tertentu berpejabat di Putrajaya menggunakan semua aset, semua kuasa yang ada, semua jentera kerajaan yang ada, ditalakan senapang dan muncung senjata kepada seorang manusia yang namanya Sanusi. Diserang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Semua takluk. Pakai ilmu apa pun tak tahu. Kena tanya dia kalau jumpa, dia makan apa? Tak cukup dengan serang batang tubuh dia, serang pula anggota keluarga, abang dia. Tak ada pasal-pasal orang pakat pergi melawat rumah Bang Budin di Sungai Pau, disik, bukan Sungai Pau, disik, bukan sik.
Orang pun buatlah penilaian pula rumah ni harga berapa juta. Tak ada kerja. Hak lebih teruk lagi. Bawa bas sarkas pi melawat tantu. Memang sarkas sungguhlah. Orang duk kata dah bas tu sarkas, siapa naik atas tu jadi sarkas. Dia naik juga pi tengok, mengiyakan orang kata betul aku ni sarkas. Kononnya dia kata bila tembak isu rumah besar Banglo Sanusi ni, orang tak percaya dah kat dia. Pasal apa? Seolah-olah dia salah guna kuasa. Ambil harta kerajaan, curi harta orang, pergi buat rumah Banglo. Tengok-tengok rumah tu Abang Budin punya. Orang pun cek pula Abang Budin kerja apa. Rupanya Abang Budin ni penyelam profesional antarabangsa. Orang pun tengok pula gaji penyelam berapa. Habis lepas selongkang. Mampui. Yang syok tuan-tuan, lagi mereka selongkak, lagi mereka cari, lagi ramai sokongan rakyat kepada Sanusi. Setuju? Dia pun pikir, pimai. Baik, ada beberapa senjata besar. Senjata itu telah mula digunakan sehingga berlakulah tangkapan pada jam 3 pagi. Ditangkap di penginapan, di hotel di Kuala Lumpur. Tuan-tuan semua tengok video ataupun gambar tu. Mangkit pagi esok, kita tak tahu apa ni. Pukul 7, tengok masuk ke WhatsApp. Sanusi kena tangkap. Polis pergi ambil. Tuan-tuan sekalian, kita diingat kot hak duk teriak tu orang Sungai Pau ya. Kita diingat hak duk teriak sedih ni orang hak duk di pejabat menteri besar. Orang ahli keluarga dia, penyokong PN, penyokong PAS. Rupa-rupanya yang simpati kepada ini seluruh negara, bahkan satu dunia, sokong Sanusi. Dibawa ke mahkamah jam 9 pagi. Didakwa. Pada hari itu diminta kertas pertuduhan. Tak ada kertas pertuduhan tu. Kertas tak ada lagi. Tuduh dulu. Pergi tuduh dulu kertas tak ada lagi. Serupa nak pergi menikah, Tok Imam nak akad nikah, Tok Imam tanya, pengantin mana? Tak tahu. Ikut Tok Imam lah nak nikah dengan siapa pun, saya terima lah. Adakah patut lagu tu? Berlaku zaman siapa ni? Zaman luar tabi'i. Lepas dakwa di mahkamah, dibebaskan dengan jaminan RM10,000. RM10,000 ke RM5,000 lah. Total RM10,000 kan? RM5,500. Kemudian balik, turun di airport. Lalu Ustaz, orang sambut meneru. Bermula daripada saat itulah, apa sahaja himpunan yang melibatkan kehadiran Datuk Seri Sanusi, orang hadir bercambah-cambah, tak tahu mai daripada mana, nak kira dengan jari pun tak tahu. Sokongan, gelombang, dokongan kepada perjuangan Perikatan Nasional semakin meningkat, memuncak. Orang tak sabar nak kalahkan PH 12 bulan nanti. Setuju? Kalau boleh esok kami nak pangkah undi dah, betul? Tak usah kempen orang faham semua dah. Yang tak faham tu hang seorang. Sebab apa dia sengaja tangguhkan ataupun letak tarikh ni lama? Bacaan strategi politiknya memanglah tu kerja SPR. Tapi SPR bawah siapa? Kerana dia duk cari apa lagi kaedah yang boleh pegang Sanusi ni, yang boleh kita kenakan satu tuduhan ataupun persepsi yang menyebabkan rakyat akan tolak terus dan PN kalah, PH akan kembali menang. Dia duk cari ni. Tuan-tuan jangan terkejut. Dalam tempoh 4-5 hari ini akan berlaku ada lagi benda-benda lain yang lebih besar dan dahsyat daripada sebelum ini. Fitnah-fitnah yang sedang direkayasa, yang sedang dicipta, yang sedang dicerakinkan dengan tata kelola wewenang. Saya ulang, saudara. Nanti nak cakap pula ni. Kalau hampa duk ceramah, aku nak ceramah bila?
Nak cakap apa tau tak Zak ni? Itulah hampa. Dia tugas untuk tembak ataupun tugas untuk jatuhkan Sanusi ini kepada seorang menteri. Nama menteri itu Menteri Hal Ehwal Sanusi. Dia duk panggil dia Pudin. Dia bertanding di Parlimen Kuala Bandar Baru hari itu kalah bos. Kalah. Bertanding pemilihan parti dia pun kalah. Sekarang dia sedang berusaha dengan keras untuk menunjukkan dia boleh ditempatkan semula di posisi yang dia mahukan dengan syarat dia memenangi misi yang ditugaskan oleh bos dia. Bos bagi saya tugas, saya akan buat sampai habis. Orang akan benci pada Sanusi. Dia sedang buat benda itu sekarang ni. Dia pun selengkaplah fail-fail yang ada. Sebab dia mengetuai agensi penguat kuasa, Kementerian Dalam Negeri. Dia pun arah orang ni bagi kat dia fail, orang ni bagi kat dia gambar. Semua ada atas meja dia. Dia pun dedahlah gambar tu satu-satu. Tuan-tuan sekalian, setakat kita duk hidup atas dunia ni, kita tak biasa tengok menteri yang jaga agensi penguat kuasa mendedahkan semua hasil siasatan selagi mana siasatan tu tak lengkap. Kita tak biasa tengok orang dedah semua kat Sarawak. Tak ada. Ada biasa tengok ah? Ada tengok filem Hindustan. Betul tak? Polis cerita tentu cerita tentang ni. Dia tu menteri Hindustan tu lah. Sebab apa dedah? Untuk campak persepsi. Untuk timbulkan sangkaan negatif buruk. Dia ulang macam bos dia. Tunjuklah gambar MB dengan Cina tu di rumah Seri Mentalun, jamuan rumah terbuka Aidilfitri. Jamuan tu hak meteran ni 50,000 ni. Kalau nak siasat semua hak pergi Seri Mentalun tu, betul tak? Gambar tu pun ambil kira. Dia reka macam-macam. Dia akan pulun hari ini. Hari ini sampai orang hak tak tahu apa. Kok belah baling, kok belah nakar, belah berantarak tu. Lah boleh syarah dah hari itu mendatang bah. Terima kasih Pudin. Dia sendiri habang kat kita rupanya hari itu sekilo harga dia 7,000. Patut ham meleleh yak liok. Tak. Nak ambil kedah ni. Kan? Bila MB kilah balik jawab tunjuk UNO, ahli Parlimen Podison dulu bawa kawan pergi mengadap tuanku. MB tak sebut nama pergi mengadap siapa, dia sendiri sebut. Ya, saya pergi jumpa Duli Yang Maha Mulia tuanku. Dan ini soal saya dengan tuanku tak ada apa-apa kaitan dengan RI. Ini sahabat saya. Saya naik helikopter yang kamu sakit hati pasal apa? Tuan-tuan sekalian, kalaulah PH ni dan kerajaan campuran di Putrajaya tu, kalau dia buat elok, dia takbir dengan baik, dia menggunakan kuasa sebagai ketua kerajaan persekutuan, mengurus negeri-negeri di bawah tanpa memilih warna politik, dia laksana semua manifesto yang dia sendiri janji, rakyat akan boleh terima pentadbiran yang macam tu. Setuju? Tak ada masalah. Nak merintah jadi Perdana Menteri 5 tahun, 5 tahun lah. 5 tahun lagi kita pilih raya, pilih pula yang lain. Yang ni selalu diulang-ulang sebut oleh mereka sebelum ini. Semasa mereka jadi pembangkang. Masalahnya dalam tempoh 8 bulan ini, kami rakyat di bawah tak dapat tengok apa satu pun kejayaan yang kamu boleh bangga, yang kami boleh bangga. Kami tak dapat tengok kamu laksana manifesto, kamu tak buat. Berjanji macam-macam, puluhan tahun janji. Turun harga minyak, berapa kali berjanji dah, sampai kita pun hafal. Menang hari ini sesedara, esok harga minyak turun.
Bagi saya 24 jam, saudara. Bukan 2 minggu, bukan 2 hari, 24 jam, saudara. Orang kata saya tak turun harga minyak, kita cakap tak tunai nyanyi, saya tak jadi Perdana Menteri. Lah ni hang Perdana Menteri Bang Non, oi. Dah jadi Perdana Menteri dah, buatlah apa yang dia janji dulu. Pertembungan pilihan raya ni ialah pertembungan untuk rakyat melihat siapa yang boleh memimpin, siapa yang boleh menawarkan manifesto terbaik, siapa yang ada track record yang terbaik sebelum ini. Rakyat melihat kedua-dua aspek itu. Selamat datang, YB Robert. Saya ingat kot MB Sanusi tadi dia saya nak berhenti lah. Rakyat tengok dua-dua pihak ni, Perikatan Nasional dengan PH. Apa tawaran yang hampa nak bagi pada rakyat untuk yakin supaya rakyat pilih? Baik, kita tengok apa track record mereka ketika mereka mentadbir negeri Kedah dan Persekutuan. Kedah, sebelum Datuk Seri Sanusi jadi Menteri Besar, kamu jadi kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang berlaku? MB dah sebut. Berlaku salah guna kuasa, ketirisan keuangan dalam syarikat Ayak Darul Aman, SADA. Ahli Lembaga Pengarah SADA ada kat sini, yang berhormat Saudara Nazri Abu Hassan. SADA ni syarikat satu saja hak urus Ayak. Tiba-tiba SADA rugi. Seluruh kawasan kita ni ada satu ya kedai runcit hak jual ikan, jual ayam, jual beras, gula, kopi. Semua orang beli kat dia. Tiba-tiba hari tu kita pergi kedai dia ketuk kedai. Kita tanya apa siapa ketuk? Minta maaf, rugi. Dia kata rugi. Kita pun heran, macam mana hang rugi? Tak tahu, pasaran saham tak menentu, duit ringgit jatuh, pelabur-pelabur keluar lari, bank menaikkan OPR. Agaknya lah kot dia jawab macam tu. Benda yang tak masuk akal. Sepatutnya untung. Pasal hang seorang saja menegah. SADA rugi. Rugi banyak mana? Puluhan juta sebulan. Bila disemak sampai ke meja Menteri Besar Datuk Seri Sanusi ketika mula mentadbir negeri Kedah, minggu yang pertama ditunjukkan data itu oleh pegawai-pegawai. Didapati SADA memberikan projek menguruskan loji rawatan ayak yang SADA boleh urus, tapi SADA bagi dekat orang. Nama company itu AUI dan Telework. Dia buat untung, tapi SADA rugi. Dia buat kerja yang sama, SADA rugi, dia untung. Kenapa bagi? Tak tahu. Apa janji di luar? Tak tahu. Maka keputusan Datuk Seri Sanusi waktu itu menamatkan kontrak, bagi semula kepada SADA. SADA urus dan SADA mula mencatat keuntungan. Ada perbelanjaan-perbelanjaan tertentu di SADA yang diarahkan dibayar kepada seorang pegawai yang berkhidmat dalam pejabat Menteri Besar. Kerja dia tukang coat bag, dibayar gaji belasan ribu sebulan. Pudin, siasat. Hang ada kuasa, hang ada SPRM, hang ada polis, hang ada segala macam, pergi siasat. Waktu itu era PH mentadbir. Kalau kamu nak betulkan tata kelola, nak wujudkan wewenang, nak cerakinkan siasat sesaudara. Hutang bola sepak, KFA, 3 bulan ketika kita ambil alih tak dapat bayar gaji, duit tak ada, yilet. Bola ni orang main di stadium, kutip duit tiket, income daripada situ. Jual baju, income daripada situ. Tajaan-tajaan syarikat-syarikat korporat, income daripada situ. Tiba-tiba bila kita ambil alih, duit tak ada. Dipotong caruman kepada player, KWSP potong, SOKSO potong, EPF potong. Tapi bila player pergi cek dekat KWSP, tak ada potongan dibayar. Duit tu pergi mana? Zaman siapa? Zaman PH. Siasat. Dibentang semua di dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. YB Dr. Robert ada saksi. Macam mana kamu sebut kamu nak takbir negeri?
Kamu nak tegakkan pentadbiran yang telus. Tata kelola dan macam-macam. Zaman kamu memerintah sebelum ni, kamu tak peduli segala macam kepincangan yang berlaku di era Pakatan Harapan mentadbir negeri Kedah. Rakyat Kedah sudah tak percaya lagi kepada PH. Setuju? Tak nak percaya kan bos? Sekupang pun tak percaya. Banyak lagi tuan-tuan kalau nak dedah. Tapi saya tak mau mendahului Datuk Seri Menteri Besar. Biar dia yang simpan file-file tu. Hampa tunggu. Baik, tu cerita Kedah. Ada rekod cemerlang? Tak ada. Rakyat dapat geran tanah? Tak dapat. Negeri dapat ada kutipan cukai hasil terbanyak zaman PH? Tak dapat. Zaman PH dapat ada anugerah kedudukan kewangan paling kukuh daripada audit negara? Tak dapat. Dapat zaman siapa? Zaman Datuk Seri Sanusi. Rezab yang tertinggi zaman siapa? Zaman kita, bukan zaman PH. Kemampuan membayar hutang daripada kerajaan kepada federal, zaman siapa? Zaman kita, bukan zaman PH. Semua track record ni rakyat perhati. Kalau kamu ada sejarah yang cemerlang, pengurusan yang baik, memberi manfaat pada rakyat, tak salah untuk rakyat pilih kamu. Tapi kamu tak ada track record yang baik untuk rakyat banggakan. Okey, tak apa. Tu cerita kerajaan negeri Kedah dulu zaman mereka. Sekarang, hang ada kuasa di persekutuan. Apa hang buat? Yang duk tahu hari-hari duk salah orang dulu, salah orang ni tak kena, salah orang tu tak kena. Orang tanya apa dia hala tuju Perdana Menteri? Hala tuju saya nak menegakkan tata kelola, kita nak bantras rasuah, kita nak tangkap semua penyakau-penyakau. Kalau saya jumpa zaman saya jadi Perdana Menteri, saya sumbat terajang masuk dalam penjara. Lima kali berlatih tuan-tuan. Hampa bukan tahu. Dia sebut apa lagi? Zaman saya jadi Perdana Menteri, saya akan pastikan menteri-menteri tak salah guna kuasa kerajaan. Ini misi-visi kerajaan Madani, saudara. Disahkan pula oleh Menteri Hak Jaga Komunikasi, Jaga Internet. Dia kata waktu tempoh kempen, Perdana Menteri dah berjanji tak akan guna aset kerajaan semasa kempen pilihan raya. Tiba-tiba dia guna helikopter milik Jabatan Perdana Menteri. Wartawan tanya dia kata, kita jadi kerajaan, kamu sakit hati pasal apa? Kerajaan kami. Kerajaan kami ikut suka hati kami ya. Tuan-tuan, mereka gagal faham apa fungsi kerajaan, apa peranan parti politik. Kita di Kedah sangat memahami dan membezakan dua perkara tersebut. Parti politik adalah parti. Waktu bertanding pilihan raya guna aset parti, duit parti, pakai baju parti, kenderaan peribadi, barang-barang yang kerajaan punya, kenderaan rasmi, hantar balik. Lepas bubar Dewan Undangan Negeri Kedah, semua MB dan EXCO hantar kereta, kenderaan rasmi kepada Setiausaha Kerajaan Negeri. Wabil Robert hantar dekat Setiausaha Kerajaan Negeri. Walhal boleh guna lagi sebab mereka masih jadi kerajaan caretaker government. Tak, gentleman. Nak tunjuk kita matang, kita bertanding atas padang sama rata. Hang pakai baju parti hang, aku pakai baju parti aku. Kita beradu kekuatan, tengok rakyat pilih siapa. Itu yang sepatutnya. Tapi tak, mereka main dengan segala kekuatan jentera, kuasa, agensi kerajaan. Duduk di Hotel Langkawi 15 bilik satu malam. Diarahkan Jabatan Immigration Bayak. 15 biji bilik. Dia kata saya ada tugasan rasmi. Waktu pilih dia. Yang hamai hari-hari Kedah ni awak pejabat hang tak ada Putrajaya kan pilih Kedah kan tukar pejabat tu. Nak tanya malam ni. Silat-silat kalau orang pergi Putrajaya nak cari menteri, tak ada semua. Tinggal gak jaga pintu bagak, tinggal pegawai lah. Semua main kromo ni Kedah. Kalau hampa minat sangat nak main kromo ni Kedah, kita cadang. Ibu negara Malaysia ni tukarlah main buat di Kedah ni. Setuju? Baru hampa ada akal. Dah kalau Kedah jadi ibu negara
Kerajaan Persekutuan, Menteri Besar Kedah kena jadi Perdana Menteri lah. Setuju? Hak tu yang dia takut. Dia koyak. Darah dengan dangai pun tak tahu beza. Mampui. Lagi dia pergi cari kedai, saya nak cari kuih darai. Ada kuih darai. Portfolio menteri-menteri kabinet. Menteri hak jaga pelancongan, piduk sibuk jaga immigration di KLIA. Hak ni rakyat tak lupa. Kecoh di KLIA tu. Pelancong masuk, ditahan oleh immigration kerana tak lengkap dokumen. Dia arah patah balik. Dia mai bagi arahan kepada immigration, lepaskan pelancong Cina ni masuk daripada negara China. Orang tanya dia kenapa Datuk Seri pi kacau di KLIA? Oh, sebab ada rasuah. Rasuah ni bawah SPRM hang jaga pelancongan. Kong kali kong betul. Dia sebut dalam parlimen, tanya YB Nazri. Dia jawab dekat kita, bila kita tanya soalan, dia cerita gini-gini, kita tanya soalan, dia tak boleh jawab soalan. Ini soalan kong kali kong punya soalan. Dia sendiri sebut. Menteri hak patut jaga polis, pi sibuk jaga Sanusi. Sibuk jaga REE. REE ni bawah sumber asli. Menteri dia nama YB Nik Nazmi. Dia main Kedah, duk pergi melawat loji rawatan ayak. Nak tengok betul ke tak Sanusi buat loji ni. Loji rawatan ayak tu bawah Menteri Sumber Asli dan Ayak. Nama Nik Nazmi juga. Nik Nazmi tu PKR. Hang pun PKR. Hang pun tak percaya kawan hang ke? Mereka tak ada grup WhatsApp kau lah menteri lah. Kesian tu. Lepas tu dia pula piduk sibuk tengok duit hak kerajaan Persekutuan bagi untuk Kedah urus jalan raya. Nama dia Maris. Dia kata Kedah tak guna duit tu untuk buat jalan. Hak jaga jalan, Menteri Kerja Raya. Hak jaga duit, Menteri Keuangan. Hang Menteri jaga polis. Pudin oi. Kononnya rakyat akan percaya Kedah tak reti takbir sebab duit tak guna untuk buat jalan raya. Tiba-tiba kita buktikan kita guna duit tu semua untuk buat jalan raya. Dia pun sengap tak kata apa. Menteri hak patut jaga internet pula pergi jaga polis. Dia kata siapa-siapa bercakap pasal 3R. Kok TikTok tu, saya arahkan polis pergi ambil dekat rumah dia. Hang jaga internet teruk. Aduh sibuk arah polis. Pasal apa? Celaru. Petak dia tak jaga pergi masuk petak orang. Ni luar tabi. Dalam tempoh 8 bulan ni pun kamu tak boleh tunjuk kamu faham portfolio kementerian. Macam mana kamu nak yakinkan rakyat Kedah, rakyat Kelantan, rakyat Terengganu dan rakyat 3 negeri lain untuk kamu takbir negeri ni? Orang Kedah tak percaya dah ke hampa. Orang Kedah tolak hampa. Setuju? Kita ada track record. PN ada track record yang cemerlang. 3 tahun mentadbir. Tempoh tu singkat. Tapi kita boleh buat macam-macam benda yang besar yang memberi manfaat direct kepada rakyat. Tadi ada orang tunjuk satu komen dalam Facebook. Orang tu terima geran tanah bagi pihak Tok Wan dia. Nama apa saya tak ingat. Tapi dia kata, dalam komen tu dia tulis, saya orang UMNO. Tok Wan saya dulu minta tanah, tak dapat. Tiba-tiba nak buat projek jenjang transfer. Saya kena halau keluar. Pampasan tak dapat, tanah pun tak dapat. Tiba-tiba baru ni, dapat panggilan telefon daripada pejabat tanah. Suruh main terima geran. Teriak tak percaya. Guna geran tu, pergi minta kepada pemaju, dapat pula bayaran pampasan. Dia komen dalam Facebook. Harap-harap komen tu betul lah. Tapi itu adalah luahan-luahan ikhlas rakyat. Orang minta tanah puluhan tahun. Duduk atas bumi ni, kalau tanah kita tak ada jaminan, susah hidup kita tuan-tuan. Tapi Menteri Besar kita proses benda tu dengan cepat. Hari ini dia reka pula cerita. Ada seorang yang duduk dalam Jcom apa tau. Dia kata, ni cerita RI.
pegawai pengarah tanah galian yang saman kompaun MBI telah ditukar oleh Sanusi. Sekarang ni naik pengarah tanah galian, nama dia Datuk Suhaimi, dia tu kawan baik Sanusi. Lepas kena kompaun, Sanusi tukar dia pergi tempat lain. Orang yang kompaun MBI tu, Menteri Besar Incorporated tu, nama dia Datuk Fauzi Mustafa. Dia pengarah tanah galian negeri. Sekarang ni, jawatan dia yang baru ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Bahagian Pembangunan. Naik pangkat, cik oi. Bukan tukar. Hak komen tu apa nama tu? Ras apa tu? Saya pun tak ingat lah. Ada. Dalam TikTok, dalam Facebook. Hak naik hak baru ni Datuk Suhaimi. Tahun lepas, hujung tahun lepas, Setiausaha Kerajaan Negeri ni bersara wajib. Datuk Paduka Amar. Duduk di Sungai Petani ni. Bila dia bersara, kosong di atas, maka pegawai-pegawai isilah pakat naik semua. Antara hak naik pangkat ialah Datuk Fauzi. Datuk Fauzi ni pengarah tanah galian negeri waktu dia kompaun MBI. Lepas tu naik pangkat, dia jadi TSUK Pembangunan. TSUK ni naik atas lagi. Kemudian tempat dia kosong, diambil alih oleh Datuk Suhaimi. Datuk Suhaimi sebelum ni DO, Padang Terap. DO Kuala Muda yang terakhir sebelum naik ke PTG. Tu proses kenaikan pangkat. Proses kenaikan pangkat di Kedah pun hang tak ketahuan punca. Nak ambil alih tabir negeri Kedah nak tak apa. Benda tu biasa ya dalam kalangan pegawai kerajaan. Hak tu pun hang tak boleh faham. Ada seorang tu tulis, tuan-tuan cari tengok. Esok mesti dia jawab balik. Hang jawab lah. Tuan-tuan sekalian, soalan yang 3. Saya sebenarnya tunggu Datuk Seri Sanusi. Lepas tu mereka bagi kertas kat saya. Sekejap saya baca kertas ni. Soalan yang ketiga. Tadi soalan pertama, sebab apa nak ambil Kedah? Kedah tak ada buat salah apa. Soalan kedua, apa track record hang di persekutuan? Track record hang di negeri Kedah pun tak ada benda yang boleh membanggakan kita. Soalan yang ketiga, kalaulah betul hampa nak ambil negeri Kedah ni tuan-tuan, nak tanya soalan, hampa tolong tanya. Siapa calon Menteri Besar hamba? Siapa calon Menteri Besar? Kami nak tahu hatu ya, siapa calon MB? Biasanya calon Menteri Besar ni ialah ketua parti bertanding di negeri itu. Ketua Pakatan Harapan hak bertanding Dun Alok Mengkudu lah ni. Kalah di Parlimen Pokok Sena 30,000. 31,000 kot. Orang Pokok Sena tolak dah. Takkan nak bagi kat orang hak kalah 31,000 untuk jadi Menteri Besar? Kita pun tak boleh bawa, nak bawa negeri macam mana, bos? Seorang lagi pengurusi parti rakan dia ialah pengurusi UMNO. Dia pun kalah juga di Parlimen Padang Terap hari itu. 11,000 undi. Itu bekas menteri. Mereka tidak ada kredibiliti dan kepimpinan. Rakyat telah tolak mereka dalam pilihan raya umum. Rakyat tak akan bagi kemenangan kepada mereka dalam pilihan raya kali ini. Setuju? Kita ada calon. Calon kita tak lain tak bukan Datuk Seri Sanusi. Kita dah kemukakan nama itu. InsyaAllah tuanku akan terima. Setelah kita cukup bilangan kerusi untuk membentuk kerajaan. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya daripada apa yang berlaku ni, kemeluk-kemeluk yang berlaku, satu demi satu serangan kepada Datuk Seri Sanusi, satu demi satu ucapan-ucapan pembohongan yang dibawa oleh pemimpin PH yang menganggotai kerajaan hari ini. Semua ni Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, kalau kamu jadi ketua, kamu akan berhadapan dengan tanggungjawab yang besar. Kamu jangan berjanji benda yang kamu tak boleh buat. Kamu jangan ingat bila kamu hidup atas dunia ni, bila mati selesai. Tak, Tuhan akan tanya esok di padang mahsyar, akhirat esok. Inilah prinsip perjuangan kita.
Inilah hak kita pegang. Inilah hak Tok Guru habaq pada kita lama dah kita mengaji di pondok-pondok. Inilah Tok Guru beritahu kat kita. Ada dosa pahala. Ada brek, ada minyak. Tempat boleh tekan minyak, tekan. Tempat boleh tekan brek, tekan brek. Ada panduan nak pergi kiri, pergi kanan, depan, belakang. Ada masa kena berhenti, ada masa kena lajak terus. Inilah dia panduan Islam ajak dekat kita. Kita guna ke mana ni dalam politik, dalam ekonomi, dalam kehidupan. Bila sampai ke hampa kata jangan politik, guna 3R. Kalau tak guna agama, nak guna binatang apa cik oi? Tak guna agama dalam berpolitik, tak guna agama sebagai panduan, nak guna apa? Maka sebab itulah mereka menggunakan hawa nafsu, menggunakan selera, menggunakan dendam peribadi, menggunakan dendam politik musuh, memaki musuh, menutup ruang-ruang, menyekat segala-galanya yang boleh, menggunakan semua yang ada untuk mematikan musuh lawan politik tanpa mengenal apa yang digariskan oleh panduan agama. Bila kita cakap soal Melayu, hampa kata tak boleh. Ya hampa pertahan DAP itu boleh. Kamu jaga mereka, DAP. Kenapa? Kerana DAP undi terbanyak, kerusi terbanyak dalam parlimen. Kalau DAP tarik sokongan, hampa luruh. Hampa jatuh, hilang kuasa. Ni yang hampa takut. Lebih takutkan DAP daripada menjaga kebajikan rakyat. Setuju? Pemimpin macam ini tuan-tuan, kita tak boleh bagi mandat kuasa untuk memerintah. Tunduk kepada rakan politik demi kuasa hal loba yang diidamkan sejak sekian lama. Setiap nabi-nabi dibangkitkan untuk memimpin kaum. Kita baca dalam sejarah, dalam sirah, Nabi itu memimpin kaum dia, menyatukan kaum dia terlebih dahulu. Barulah kemudian seterus itu membina kekuatan, memimpin negeri dan negara dengan bangsa-bangsa lain. Disatukan di bawah satu bumbung yang sama. Inilah benda yang sedang dibuat di Kedah. Projek-projek yang ada, membuka peluang pekerjaan baru. MB berterusan melawan sekatan-sekatan, meneruskan perjalanan dia untuk mengangkat Kedah menjadi The Greater Kedah. Perjalanan ini sedang dibawa oleh Menteri Besar kita, selaku Panglima, selaku Ketua, sedang diikut dan didokong oleh para rakyat. Perjuangan inilah yang mereka nak sekat dan nak cabut keluar daripada Kedah. Mereka nak jadikan Kedah negeri yang bergantung kepada orang lain. Kedah ada kedaulatan. Kedah ada raja. Kedah ada sejarah yang gemilang. Kedah pernah menjadi orang yang terbilang waktu satu masa dahulu. Kita akan kembalikan kegemilangan itu. Kami tak akan benarkan kamu padam kekuatan kami di Kedah. Setuju? Kekuatan itu tak lain tak bukanlah berpaksi kepada akidah. Kepada apa yang telah Allah Ta'ala gariskan. Memperteguhkan sesama kita. Mendapat kuasa dalam politik untuk membuat kebaikan kepada manusia lain. Memimpin negeri tanpa mengira warna parti. Yang penting, kita disoal oleh Allah nanti, kita ada jawapan di padang mahsyar. Tuan-tuan sekalian, inilah misi-visi yang digagas oleh Datuk Seri Sanusi yang jelas dan terang. Rakyat semua tahu Kedah nak pergi ke mana. Maka sebab itu kita kena pertahankan kerajaan negeri Kedah daripada diambil alih ataupun dirampas oleh musuh. Saya nak baca kertas ni. Tuan-tuan sekalian, kertas ni tulis berita yang menyedihkan. Ya. Berita dia apa tuan-tuan? Pagi tadi Menteri Besar kita mesyuarat di Kuala Lumpur, mesyuarat penting. Dalam mesyuarat tersebut dibincang beberapa perkara-perkara yang besar. Dan daripada itu dinasihatkan beliau tidak meneruskan ceramah beliau pada malam ni. Kerana ada perangkap-perangkap yang sedang dipasang oleh musuh. 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 Kerana ada perangkap-perangkap yang sedang dipasang
Dan perangkap tu mengendaki MB kita masuk dalam tu dan dia pegang dan dia akan buat sesuatu yang kita tak jangka. Jadi waktu-waktu ni tuan-tuan kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Saya dah sebut dah tadi, sehari dua ni akan berlaku macam-macam benda yang dahsyat. Tuan-tuan kena bersedia. Dari sudut menjaga kubu. Yang kedua, bersedia. Kita juga kena ingat kemenangan ni Tuhan bagi. Jangan tinggal solat hajat. Doakan keselamatan menteri besar kita, doakan keselamatan calon-calon kita, doakan keselamatan semua orang. Sebab pergantungan dengan Allah inilah yang akan menentukan kemenangan 12 bulan nanti insya-Allah. Kita dah ada kekuatan, orang ramai, sokongan yang besar, bimbang takut kita tersilap langkah. Allah Ta'ala uji kita dengan tidak memberi kemenangan. Maka jangan putus berharap dengan Allah. Kita kecewa sikit malam ni sebab MB tak hadir, tak apa. Tapi jangan kita biarkan Allah kecewakan kita. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana Menteri Besar kita tak dapat hadir, maka kita tunggu kemunculan dia dan perjuangan dia akan diteruskan. InsyaAllah, kalau kita tak boleh jumpa malam ni, kita akan sambut dan kita akan jumpa dia 12 hari bulan nanti. InsyaAllah kita akan raih kemenangan. Beliau akan kembali kita tabalkan semula sebagai Menteri Besar Kedah setelah negeri Kedah mencapai kemenangan, insya-Allah. Pergi ke pasar membeli ikan, gulai temenung sedap dimakan. Pilihan raya kita bulan 8, negeri Kedah kita pertahan. Gendang perang dah berbunyi, panglima kita gagah berani. Ayuh kita keluar mengundi, Menteri Besar kita kekal Sanusi. Mudah-mudahan memberi manfaat pada tuan-tuan sekalian. Ceramah saya menutup tirai pada malam ni. Sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kita semua dan membuka pintu hati pengundi-pengundi untuk memberi undi kepada Perikatan Nasional. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! 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 Perikatan! Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada pemimpin masa depan, Ustaz Afnan Hamimi. Dan kita mohon maaf, kita baru dapat maklumat. Sebenarnya ada masalah, MB tak dapat bersama kita. Sebenarnya kita dah rancang, kita dah plan. Tapi Allah lebih mengetahui. Dan yang paling penting, keselamatan pimpinan kita. Yang itu kita utamakan. Terima kasih kerana tuan-tuan hadir pada malam ini. Semoga Allah membalas kebaikan tuan-tuan. Wah ringgit, masa dan tenaga yang tuan-tuan curahkan. InsyaAllah, jangan lupa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kemenangan kepada ke-6 negeri. Kita angkat tangan Sanusi sekali. Semoga Allah memelihara keselamatan dan kesejahteraan pimpinan kita. Takbir!